ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita menyusuri kepada halaman yang ke-20, menyambung kepada apakah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Sudah pun selesai beberapa doa yang sudah kita bincangkan dan diberi komentar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dialog di antara Allah dan juga Nabi Ibrahim, dan juga bagaimana Nabi Ibrahim meneruskan dialog dengan cucu ataupun anak cucunya dengan perkara yang kita akan belajar daripada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Fah. Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur pada Allah SWT bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, grup Istiqamah Ustaz. Ya, grup Istiqamah, dan kita ada tetamu istimewa pada hari ini yang Ustaz Tirmizi katanya dah belajar beberapa bahasa bersama dengan rakan kita. Boleh Ustaz praktikkan sikit macam mana tu? Yalah, kita ucap selamat datang kepada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan ataupun NESDA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Tu kalau macam ni maknanya apa khabar? Apa khabar? Jadi jawabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi Ustaz nanti boleh masuk kat kotak yang satu lagi tu, kat Azlina tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur kerana bersama kita Ustaz ya. Walaupun tidak mendengar tetapi masih lagi mendengar kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu rezeki yang amat besar ya, fadal daripada Allah yang amat besar. Dalam surah Yunus ayat yang ke-58 Allah menyatakan Qul bifadlillah, katakanlah dengan rahmat, dengan kurniaan Allah, dengan rahmat Allah kita dapat Al-Quran Ustaz ya. Jadi ini adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ada orang yang mungkin dengar tetapi mereka pergi kumpulkan harta di dunia, tetapi ada rakan-rakan kita yang tak mendengar secara fizikal tetapi mendengar perkataan daripada Allah. Malah sebenarnya kita belajar daripada ayat 127 di hujung itu, innaka antas samiul alim. Allah amat-amat mendengar, Allah amat-amat mengetahui daripada hati kita apabila kita benar-benar serius mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-130 hingga 131, Nabi Ibrahim telah dipilih menjadi pemimpin di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia. Ya, ini adalah satu pengisytiharan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ambil perhatian dan apa pelajaran yang kita akan lihat sebentar lagi. Diikuti pada ayat yang ke-132, wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka sebagai satu kesungguhan mereka bahawa hidayah daripada Allah, keislaman ini bukanlah ianya hanya dibiarkan begitu saja, pandai-pandailah masing-masing mencari, tetapi ibu ayah memainkan peranan yang amat besar. Sama-sama kita baca daripada ayat 130 hingga 132 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini
dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian Al-Quran kita, silibus kita dalam My Quran Time 2.0. Dan alhamdulillah kita juga pada hari ini ada beberapa orang daripada Persatuan Orang Pekak Negeri Sembilan ataupun NESDA yang turut bersama-sama dengan kita semua. Dah bersedia ya? Sedia? Allah, alhamdulillah. Dah bersedia tu maksudnya. Macam ni kan? Oh begitu. Saya mau baru belajar dengan Kak Azlina kita. Okey. Kalau ready macam ni. Atau okey. pasang putih lah tu. Pasal. Ada. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah sama-sama dapat kita menggemakan Al-Quran. Baik, kita nak baca terlebih dahulu ayat 130 hingga 132. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-130 hingga ayat yang ke-132. Bagaimana Allah memberitahu ya pengisytiharan wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang benci ya, yarghabu ini sebenarnya dia ada dua kaedah. Kalau an maksudnya menjauhi ya, maksudnya benci. Tetapi kalau yarghabu ila maksudnya itu amat suka ya. Jadi berhati-hati ya macam mana menterjemahkan perkara ini bergantung kepada apakah perkataan yang mengikutinya ataupun istilah bahasa Inggerisnya preposition ustaz ya. Apa perkara apa dia punya kata sendi yang menemankan perkataan kata kerja tersebut. Maka Allah menyatakan barang siapa yang benci kepada jalan hidup legasi Nabi Ibrahim, maka orang itu adalah safihan nafsah, orang yang membodohkan ataupun yang menghinakan diri sendiri. Jadi ini merujuk pada siapa? Bila kita melihat kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dia menyatakan bahawa kami ini susu galur daripada Nabi Ibrahim, tapi kalau tidak mahu menghargai kepada Nabi Ibrahim, apatah lagi Nabi Ibrahim berdoa pada ayat 129 dibangkitkan rasul daripada kalangan mereka, datangnya hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kami tak suka kan, pasal mengapa bukan Bani Israel yang menjadi rasul. Bani Israel jadi rasul pun mereka tak suka juga kan, kata je suka tetapi dia bangga kaumnya, tetapi bukan untuk mengikut kepada Nabi Musa, membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Jadi sebenarnya hanya untuk rasa diri lebih bagus sahaja, bukan untuk tunduk kepada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menggelarkan mereka yang menolak jalan hidup Nabi Ibrahim, mengikut legasi Nabi Ibrahim ini, contoh daripada Nabi Ibrahim, safihan nafsah, mereka yang memperbodohkan diri mereka. Walaqadis tafainahu fid dunya, sesungguhnya kami telah memilihnya, iaitu Nabi Ibrahim, fid dunya, maksudnya seluruh alam ini Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan. Dan istafa ini ada kaitan ataupun berbeza sikit dengan istilah ishtaba. Maksudnya ada dua istilah dalam Quran bercakap tentang pemilihan ataupun dipilih. Kalau ishtaba, dipilih kerana ada sifat-sifat tertentu yang layak untuk dipilih.
macam orang minta kerja Ustaz kan. Tengok dia punya kelayakan, kemudian dipilih menjadi accountant contohnya ataupun engineer, jurutera, maka itu namanya ijtaba. Tetapi istafa, mustafa ini maksudnya dipilih tanpa semestinya ada kriteria. Ini hanyalah hak mutlak daripada pemilih, iaitu Allah Subhanahu taala. Jadi kalau kita tanya mengapa pula dipilih Nabi Ibrahim, mengapa tak pilih Nabi Adam ke orang lain, Socrates ke apa sebagainya, itu Allah punya hal kan. Allah yang berkuasa untuk memilih, maka ini yang dinamakan istafainahu fid dunya, ya. Jadi bila Allah pilih, kerana Allah lah yang berkuasa, maka bagi siapa yang mengikut pilihan Allah, dia sebenarnya menjemput rahmat daripada Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di akhirat nanti adalah di kalangan orang-orang soleh. Jadi bila bercakap tentang kita nak jadi orang soleh, kita nak anak kita soleh, sebenarnya panduannya adalah daripada Nabi Ibrahim, dan insya-Allah moga-moga kita pun diizinkan masuk syurga Ustaz ya, bersama dengan orang-orang soleh. Salah satunya siapa? Sudah tentunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini adalah perjuangan kita, perjuangan mengikut kepada jalan hidup Nabi Ibrahim. Dan kalau ada agama lain kata kami ni Abrahamic faith, kami ni kepercayaan yang datang daripada Nabi Ibrahim, sebenarnya tertolak. Pasal kalau sama dengan Nabi Ibrahim, tidak mungkin dia benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin benci kepada Quran, ataupun kami hormat pada Nabi Muhammad tapi bab nabi kami tak terima, itu sebenarnya membenci kepada millah Ibrahim yang pernah berdoa suatu masa dahulu dibangkitkan rasul, dan rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, kefahaman kita, tidak ada kompromi, kerana ia adalah syarat untuk kita menjadi orang soleh dalam ayat 130. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk melihat apakah cara orang soleh berinteraksi dengan Allah. Ayat 131 selepas rehat nanti. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam, dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله. Untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-130 hingga ayat yang ke-132 dan sebentar tadi dibacakan ayat daripada ayat 130 bagaimana Allah mengisytiharkan kepada seluruh dunia bahawa Allah memilihnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ikutan dan siapa yang benci kepada jalan hidupnya, tidak mahu ikut kepada jalan hidupnya, hanya ingin ambil nama sahaja sebagai keimanan ataupun agama yang susu galurnya daripada Nabi Ibrahim, sebenarnya orang-orang itu adalah tertolak. Wa fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang soleh yang berada di akhirat, satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita ingin mencontohi orang-orang yang masih hidup misalnya. Orang masih hidup ni kadang-kadang kita jadikan idola, tetapi selagi dia hidup tak payahlah kan. Kalau boleh kita ambil yang sudah pun dinobatkan kejayaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah ciri orang soleh? Ini yang dirakamkan pada ayat 131. Mari sama-sama kita baca ayat ini untuk kita memahami dan mengambil akhlak daripada Nabi Ibrahim yang dinobatkan sebagai orang soleh bila sampai di akhirat nanti bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah kita beralih pada ayat 131. Pendek saja ayat ini. Sama-sama kita hayati bacaan, moga-moga kita mendapat keberkatan dan rahmat dan juga tadabbur yang akan disampaikan sebentar nanti. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-131, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi bila kita bertemu dengan perkataan id, maksudnya kita perlu beri perhatian. Ini adalah satu peristiwa sorotan sejarah yang perlu kita beri perhatian. Apabila Allah menyatakan apa? Aslim. Pendek saja Ustaz ya. Aslim. Silalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan daripada Nabi Ibrahim itu aslamtu. Ya, aku menyerah diri. Kalau kita bandingkan dengan Bani Israel, macam mana bila dapat arahan daripada Allah melalui kalam ataupun perkataan Nabi Musa, banyak soalan Ustaz. Ya, banyak soalan ya. Dia rasa bahawa warna apa lembu, umur macam mana, buat macam mana, betul ulang balik semula, kami ni keliru macam-macam. Tetapi kalau kita lihat kepada macam mana Nabi Ibrahim bila diseru untuk aslim, sila menyerah diri, ikut peraturan, tunduk kepada Allah, beribadah, ikut kepada manasik yang Allah berikan, semuanya itu dijawab dengan apa? Aslamtu, bukan dengan lak. Ya, sebenarnya boleh je aslamtu lak, iaitu aku menyerah diri padamu ya Allah, tetapi digunakan perkataan aslamtu li rabbil alamin, aku menyerah diri kepada Tuhan seluruh alam. Apakah kepentingan li rabbil alamin? Sebagaimana kita maklum dalam surah Al-Fatihah, bila alhamdulillahirabbil alamin diikuti dengan ar-Rahman ar-Rahim, Rabb ini adalah yang menjaga alam ini, pelbagai alam yang ada, satu. Yang keduanya, dengan penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apabila saya berserah diri kepada Tuhan yang berkuasa selama ini, ia adalah suatu perkara yang amat untung, Ustaz. Untung menyerah diri pada Tuhan yang mengawal seluruh alam, yang menjaga matahari, bulan, menjaga awan, menjaga oksigen kita. Jadi baik saya menyerah diri kepada Tuhan yang memang efisien, yang memang berkuasa menjaga setiap sesuatu lancar, dan saya
ingin juga lancar dalam hidup saya. Tetapi kalau katakan seseorang itu tidak menyerah diri ya kepada jalan Nabi Ibrahim seperti mana ayat 130 sebentar tadi, dia seperti orang yang istilahnya safiah nafsah, Allah cakap bodoh Ustaz. Apa bodoh? Dia belajar, oh Allah uruskan matahari lancar. Saya tak nak ikut kepada Tuhan yang mampu menguruskan matahari. Saya tengok kepada kawan saya, diri saya boleh bernafas, darah boleh mengalir, Allah uruskan, tapi saya tidak mahu menyerah diri kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok kisahnya nanti Nabi Ibrahim akan jumpa matahari, jumpa bulan ya. Itu adalah penghujahan. Bukan maksudnya Nabi Ibrahim ni awalnya musyrik, bukan. Ya, tetapi Nabi Ibrahim menggunakan penghujahan. Betul ke kalau beriman kepada Tuhan selain daripada Allah akan jadi ataupun akan sejahtera? Jawapannya sudah tentu tidak, kerana matahari akan tenggelam ataupun bintang akan kelip-kelap okay, ataupun mati. Jadi rugi kepada siapa yang menyerah kepada Tuhan bukan sekalian alam, ya, Tuhan yang terpilih. Jadi daripada ayat 131 ini, mari sama-sama kita lihat, kalau kita nak lihat satu dua selekoh lah Ustaz ya. Ayatnya pendek ya, tetapi kalau ada satu dua untuk kita beri perhatian, kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang telah memberi tadabbur kepada kita semua. Ayat 131, Aslim, biasa dengan Aslim Taslam Ustaz, biasa dengar perkataan tu. Betul. Okey. Baik, pada ayat 131, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kena kemaskan pada sebutan kita. Yang pertama sekali pada id qala lahu. Id qala lahu. Kalau kita perasan, itu adalah dua perkataan yang lain. Qala satu perkataan, lahu satu perkataan. Jadi dua huruf yang sama, lam dengan lam bertemu. Kalau kita dapat cantikkan intonasi suara kita, dapat bezakan pada dua-dua lam tu, maka huruf kita tu akan disebut dengan terbaik ataupun dengan cantik bunyi intonasi suara tu. Iz qala lahu, iz qala lahu. Cuba sebut. Ya. Iz qala lahu rabbuhu aslim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين. Masya-Allah. InsyaAllah misalnya, jadi itu adalah satu selekoh yang perlu diberi perhatian walaupun ayat yang pendek. Dan lebih daripada itu, apabila kita melihat pada ayat yang pendek ini ada pelajaran yang banyak ya. Salah satu daripada pelajarannya ialah apabila kita memerhati macam mana Nabi Ibrahim ini boleh aslamtu li rabbil alamin, jawab mudah aja Ustaz ya, saya menyerah. Ya, berbanding yang Bani Israel, kita nak ambil pelajaran banyak sangat tanya. Jadi kalau tanya pada diri saya, pada diri tuan-tuan, kalau Allah suruh buat sesuatu, sila sembahyang, kan, sila sedekah, sila derma. Kalau ada cakap banyak-banyak tu, ya, sebenarnya dia ada satu perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu Nabi Ibrahim ini bab keimanannya itu amat tinggi Ustaz. Ya, dia mengenal kepada Allah, kenal kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan sering bercakap dengan Allah seperti mana yang kita belajar sebelum ini, doa. Apabila kita banyak bercakap dengan Allah, berdoa dengan Allah, keimanan kita akan meningkat. Dan bila keimanan kita meningkat, bila Allah suruh buat sesuatu sahaja, ya, kita ada 5 rukun Islam, maka kita akan bercakap aslamtu li rabbil alamin. Pasal Islam ini, menyerah ini banyak pada perkara fizikal Ustaz ya, tapi ia datang daripada hati yang sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati tak menyerah, yang itu yang sila solat sekarang. Nanti kejap ya. Jom kita puasa, nanti kejap. Ataupun apa lagi, bayar zakat, nanti kejap. Saya kira dulu, mungkin tak ada untung kot. Ataupun kadang-kadang dia main account saja untuk pastikan nak buktikan bahawa tiada untung, ataupun dia pergi buat apa saja, akhirnya tak payah bayar zakat ya. Jadi hati itulah ya, keimanan itu yang menjadi topik besar yang kita belajar sebelum itu.
sebelum ini. Dan bagaimana untuk melatih hati kita dengan keimanan? Sudah tentunya dengan kita banyak berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bercakap. Dan itu sebabnya kita baca Al-Quran ini meningkatkan keimanan. Lepas kita baca satu ayat, kita dapat pelajaran, kita minta doa Ustaz kan. Terus saja, Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Ketika kita buat apa saja dalam hidup kita ini, Rabbana taqabbal minna. Bukan sekadar ketika lepas solat, biasa orang cakap Rabbana taqabbal ataupun taqabbalallahu minna wa minkum kan, ataupun lepas raya kan. Moga-moga Allah terima. Sebenarnya seperti mana kita belajar ayat 127, tanpa ada perkataan qala ya di dalam ayat tersebut, maksudnya apa? Maksudnya Rabbana taqabbal minna ini adalah satu suara hati ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesan iman yang begitu akhirnya menyebabkan diri kita mudah untuk menyerah kepada segala arahan peraturan daripada Allah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu man safiha nafsah. Kita beri perhatian kepada perkataan safiha ya, pernah muncul perkataan ini pada sekitar muka surat 23 Al-Baqarah ya. Orang munafik menyatakan sebenarnya apa yang dibawakan oleh Nabi itu sufaha ya, sebagai bodoh, tetapi kali ini Allah menyatakan yang benar-benar jahil, kasar, jahat, 11 kali disebut dalam Al-Quran itu adalah mereka yang menolak kepada Nabi Ibrahim jalan hidupnya. Dan kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini amat sabar, amat hanif, amat latif, amat halim. Istilah-istilah itu kita akan jumpa. Halim ni maksudnya lebih sabar daripada sabar Ustaz ya. Pasal memang sampai masuk api tu pun Nabi Ibrahim tak minta tolong daripada malaikat. Tak minta tolong. Biarlah kalau Allah nak tolong, Allah tolong, dan itu petanda bahawa Nabi Ibrahim menyatakan aku berserah diri. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua para penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0 Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah tibalah kita di segmen tajwid dan hafazan dan kita juga di studio mengalu-alukan sekali lagi kedatangan persatuan orang pekak Negeri Sembilan ataupun NESDA dan mudah-mudahan kita kata Nabi SAW ketika awal-awal turun wahyu Jibril suruh Nabi baca dan Nabi tak boleh baca ma ana biqari'in, aku bukan pembaca, tak boleh nak baca, dan menjadi tanggungjawab. Selepas itu Jibril mengajar kepada Nabi sampailah Nabi alhamdulillah berjuang 22 tahun boleh baca. Maka tanggungjawab kita juga selaku masyarakat untuk membimbing sahabat-sahabat kita yang tidak boleh bertutur dengan baik, maka dapat diajar. Kalau kita tengok Puan Azlina kita pun yang sekarang sedang bertugas ini, ada kelas-kelas mengajar orang pekat untuk mengaji. Katanya ada di Masjid Negara pun ada. Ya, betul. Majlis gitu. Jadi ini satu satu perkembangan yang baik. Betul. Ya, dan kita doakan semua yang tidak mendengar secara fizikal, tidak boleh bertutur tapi masih lagi dapat menghargai wahyu daripada Allah, hadiah paling besar, Ustaz. Betul. Masya-Allah. Baik, kita nak mengulang kaji segmen tajwid. Penonton-penonton di rumah dah bersedia dan juga penonton di studio, adakah bersedia semua? Persatuan daripada NESDA, adakah bersedia? Bersedia. InsyaAllah. Macam ni, kalau macam ni insyaAllah apa? Macam ni? InsyaAllah. Betul eh? InsyaAllah. Tu sikit sebanyak sempatlah kita belajar sepanjang Al-Quran Time ni dengan Kak Azlina dan juga sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita mengembangkan lagi kefahaman terhadap Al-Quran. Baik. Kita lihat skrin kita di paparan menjelaskan sebutan huruf ra dan ghain pada kalimah yarghabu. Pada kalimah yarghabu ni kan payah sikit kan, ada huruf ra, bunyinya macam hampir sama dengan ghain. Ra, ra, bunyinya hampir sama, tetapi makhrajnya sebenarnya tak sama. Ra masih lagi di hujung lidah, ghain di hujung halqum ataupun leher kita, makhrajnya, tempat kedudukan huruf ghain di hujung halqum. Ra masih lagi di hujung lidah. Maka kalau kita tengok tempat je agak jauh. Akan tetapi bunyinya macam dekat. Sebab tu kadang-kadang anak-anak kita bila sebut yang boleh sebut ra kan, ar, ra, ri, tapi bila sebut ghain, ra, dia sebut ra juga. Dia sebut ra juga. Dia tak ada yang sebahagian tak boleh menyebut ghain. Bila sebut ghain, ra, dia sebut ra juga. Ataupun ada yang tak boleh sebut ra. Tak boleh sebut ra, yang getar-getaran suara tu. Dia boleh sebut ghain je. Kita sebut ra, dia sebut ra. Ghairil maghdu, dia sebut ghairil mardu. Dia tak boleh. Kan? Ada juga sebaliknya. Maka ini adalah peranan penting pada makhraj, tempat kedudukan huruf itu. Ra masih lagi di hujung lidah. Hujung lidah kita menghala ke langit dan ada kita kata sifat takrir. Ra, ri, ru, ar. Mana-mana anak-anak kita yang tak boleh sebut ra, ar itu ra, ri, aku terima. Kan? Aku terima contoh. Terima je lah. Terima tak boleh, terima juga. Jadi, sebab apa disebut ri? Aku terima sebab dia sebut pada makhraj ghain. Cuba suruh anak-anak kita yang tak boleh sebut ra itu, gunakan lidah sebut ra. Gunakan hujung lidah. Banyak. Tarik hujung lidah dia tu. Kata gunakan lidah. Picit sikit hujung lidah dia tu. Picit sikit hujung lidah kita supaya dia dapat fungsikan hujung lidah itu menghala lelangit sedikit untuk menyebut huruf ra, ri, ru. Jadi kalimah ni wa may yarghabu an millati Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Sama-sama, 1 2 mula.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم Masya Allah. Jangan tertukar pula jangan rain dulu. Yarghab tertukar pula sebab dia dekat. Jadi kita jelaskan sama juga lah dalam surah apa tu Fas? Apa ni? Surah Ad-Duha tu. Ad-Duha. Di hujung tu kan. Farghab. Jangan tertukar pula. Surah Ad-Duha ke surah Insyirah? Insyirah. Surah apa? Asyarah Insyirah. Jangan tertukar di situ Ra dengan ghain. Dan yang kedua sudah pastilah pada illa man safiha nafsah, yang bermaksud apa? Orang yang membodohkan diri ataupun menghinakan dirinya. Illa man safiha nafsah. Kita dah ulang sebelum ni perkataan nafsun. Ini ada pula perkataan safiha nafsah. Juga huruf sin dan juga huruf fa yang ada dekat situ. Dua sin dan dua huruf fa. Yang mana keempat-empat huruf ini mengeluarkan udara, angin bila kita sebut. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Satu, dua, mula. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Baik, beberapa tempat yang kita telah sebut dalam sebutan lafaz tajwid sebentar tadi, kita perkemaskan sebutan. Dan pada masa yang sama, kita cuba menghafaz ayat-ayat ini melalui penglihatan kita kepada mushaf Al-Quran dan juga pendengaran kita kepada sebutan yang saya baca kemudian diikuti, dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang menggunakan bahasa ataupun sign language, bahasa isyarat itu juga dapat sama-sama menghafalnya insya-Allah. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Baik, kita cuba ulang sekali lagi dengan cuba kita untuk tidak melihat mushaf. 3 potongan ayat yang kita baca. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين. Masya-Allah, alhamdulillah, 3 potongan ayat yang mencabar tu pada yang mula-mula itulah agak panjang ayatnya dan perkataan-perkataan itu insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat menghafaz ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Amin. Dan seketika kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok. Dia isap okok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap okok. Tapi ni dia tak buka dengan isap okok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita membaca ayat 130 hingga ayat yang ke-131 sebentar tadi. Dan Alhamdulillah sebahagian daripada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah sudah pun menghafaz sebahagian ataupun ayat 130 itu sebagai satu pengisytiharan Allah kepada dunia bahawa sebenarnya Allah memilih
Pemilihan itu mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Nabi Ibrahim itu dan jalan kehidupannya itu adalah contoh teladan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digelar sebagai orang soleh, yang kita ingin jadi orang yang soleh di dunia ini dan apatah lagi berkumpul apabila sampai di akhirat nanti. Dan ayat 131 sebentar tadi menceritakan bagaimana ciri orang soleh, iaitu terus respon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja arahan daripada Allah yang termaktub di dalam wahyu kita laksanakan. Dan ayat 132 adalah satu lagi ciri orang soleh yang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim, bagaimana beliau bukan sekadar berfikir pasal diri sendiri, tetapi anak, cucu, dan apakah yang beliau laksanakan untuk memastikan bahawa anak cucu zuriatnya itu menyerah diri pada Allah. Ayat 132 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita beralih pada ayat 132 wasiat. Ustaz, ada wasiat. Kita semua selalu wasiat dekat anak-anak, dekat isteri, dekat semua kawan-kawan kita. Apakah wasiat yang penting untuk kita belajar pada ayat 132 ini? Marilah sama-sama kita baca terlebih dahulu. Kita mengambil pengajaran insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-132, bagaimana Allah merakamkan tentang amalan ataupun tindakan daripada Nabi Ibrahim. Apabila kita maklum sebelum ini, Nabi Ibrahim berdoa agar zuriatnya ini, ya, termasuklah kepada kita ada kumpulan umat yang muslimatan lak pada ayat yang 128. Baik, jadi apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banih, iaitu Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Siapa anaknya? Anaknya sudah tentu yang kita maklum, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, dan diteruskan oleh cucunya yang bernama Nabi Yaqub. Ya, Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq, pun sama juga, ya, menasihati kepada anaknya. Jadi kerana ayah dah nasihat pada anak, anak nasihat pada cucu, cucu pun nasihat kepada cicit dia, ya. Itu yang berlaku apabila kita melihat ayat ini. Jadi kesan perkataan amat memainkan peranan, borak-borak kita, percakapan kita itu juga penting selain daripada amalan yang kita buat. Ya, kadang-kadang kita buat saja, kita senyap je tak nak cakap dengan anak pasal isu agama, khawatir nanti si anak itu dia mengambil agama daripada orang lain selain daripada ayah ibu, sehingga kan mungkin kerana jumpa orang lain itu kadang-kadang Ustaz, ya, jadi dia tidak menjadi sebagai satu role model, sebagai satu contoh. Dan ayah ibu memainkan peranan yang penting apabila kita melihat ayat ini. Perkataan wasa itu bukan maksudnya perintah, tetapi itu adalah wasiat, ya, berwasiat, menasihat. Dan kalau kita cakap wasiat, biasanya ayah mak cakap wasiat ni ketika dah nak dah tua ataupun sakit ke, dia tulis surat wasiat, lepas tu panggil anak ke, panggil isteri ke, ya, abah, ya, nak nasihat kamu, nak wasiat nanti jaga rumah elok-elok, kan, ataupun abah tinggalkan harta begini-begini, rumah ni jangan bergaduh-gaduh. Itu kebiasaan yang dibuat oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Tetapi diajar pada ayat 132 ini, iaitu Nabi Ibrahim tak wasiat pun pasal harta, Ustaz, ya. Tidak wasiat pasal harta. Pasal sebenarnya Ahcong Mutusami ataupun sesiapa sahaja yang bukan beragama Islam, dia biasa je wasiat, kan. Saya abah nak kamu jaga harta, jaga rumah apa sebagainya. Tetapi wasiat yang paling berharga Allah tunjukkan seperti mana Nabi Ibrahim wasiat kepada anaknya ataupun Nabi Yaqub berwasiat, iaitu ya bunayya innallaha astafa, wahai anakku, ya. Beliau nasihat pada siapa?
Bukan orang luar tapi anak, pasal anak lah yang biasanya akan jaga wasiat mak ayah. Orang luar dia rasa walaupun baik Ustaz ya, walaupun baik tapi bila kita dah meninggal nanti dia tinggal dia. Kan? Yang akan jaga kita, yang akan menghargai perkataan ayah ibu adalah anak. Itu sebabnya ada di kalangan yang ikut Quran Time sebelum ini, ayahnya meninggal, maknya meninggal, sebelum meninggal tu sempat memberi wasiat ataupun nasihat, nanti tengoklah My Quran Time. Anak je lepas tu ikut My Quran Time. Ya, pasal apa? Pasal wasiat ini kalau tidak dihargai, dia menjemput kebinasaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama wasiat yang membawa kepada kebaikan. Jadi apakah isi wasiat beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub? Ya bunayya, ya baniya, ya, innallaha astafa, ya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih, istafa lakum, ya, iaitu Allah telah memilih untuk kamu ad-din, satu agama, iaitu merujuk kepada agama Islam. Kita sudah belajar sebelum ini dalam ayat 130, istafa ini maksudnya Allah pilih hak mutlak Allah. Nah, jadi penggunaan perkataan ini menunjukkan apa? Maksudnya Allah pilih agama Islam, maksudnya agama yang mengikut millah Ibrahim ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Yahudi Nasrani jangan persoalkan pula. Dia kata, mengapa pula pilih agama Islam? Mengapa pilih jalan Nabi Ibrahim? Mengapa tak pilih jalan kami Yahudi ke Nasrani ke Hindu ke Buddha ke? Ini adalah hak mutlak Allah, sebagaimana mutlaknya Allah untuk mencipta alam ini. Tak payah tanya kita Ustaz. Tak payah tanya kita kan nak jadi bulan tu, yang tanya dulu kepada Chong ke Muthusami, tak perlu. Kerana kita ni, apa istilahnya, tak penting pun sebenarnya. Kita yang memerlukan Allah yang amat penting. Jadi nasihatnya itu Allah pilih untuk kamu ad-din, ya, iaitu agama Islam. Apa perasaan kita ya bila kita baca ayat ini Ustaz ya? Bila ayah Nabi Ibrahim nasihat pada anaknya, Nabi Yaqub nasihat pada anaknya jadi Islam, dan kita dapat Islam. Sebenarnya apa yang kita dapat sekarang sebagai orang Islam adalah kesinambungan satu wasiat daripada ayah kepada seluruh manusia, Nabi Ibrahim. Ya, dan itulah perkara yang perlu kita bersyukur sangat, dan cara kita nak teruskan kesyukuran itu ikut legasi Nabi Ibrahim. Kita pun kena borak-borak agama dengan anak, ya. Kadang-kadang kita kena tanya, ya, tentang kamu nanti bila besar nanti nak jadi apa. Tapi yang pastinya mesti bawa balik kepada fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang penting Ustaz kan. Walaupun nak jadi doktor ke, berjaya sana sini, tetapi jangan sampai berlepas diri daripada menyerah diri pada Allah. Muslimun satu. Yang keduanya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dikomentar oleh Imam Baghawi, sangka baik pada Allah itu pada setiap masa. Pasal dalam hidup ini anak kita mula-mula dia dapat macam-macam dari mak ayah, tapi bila dia mula hidup makin banyak ujian, dia mula berburuk sangka pada Allah, maka itu jangan berlaku sama sekali. Kena nasihat, kena mak ayah kena banyak memberi panduan. Kalau dia mungkin belajar tak berapa cemerlang pun, tapi masih lagi berbaik sangka pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu penting. Pasal kalau tidak nanti tiba-tiba saja rasa macam nak bunuh diri lah, kan? Tiba-tiba rasa macam saya ni tak berlayak ataupun tak berbaloi hidup. Perasaan-perasaan itu adalah perasaan orang yang tidak menyerah diri pada Allah. Dia tidak berbaik sangka pada Allah. Mengapa Allah bagi ujian pada saya berat sangat? Mengapa? Padahal sebenarnya bila aslamtu li rabbil alamin, kita menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam, maksudnya ialah kita tak persoalkan Tuhan, tetapi kita menyoal diri sendiri, macam mana saya ingin menyerah diri ikut pada peraturan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita teruskan usaha berdakwah kepada orang yang bukan Islam, kerana kita tahu bahawa sebenarnya agama ataupun jalan hidup yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan hidup Nabi Ibrahim, orang yang menyerah diri pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cepat bertindak bila arahan itu daripada Allah, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Dan yang ketiga, memohon pengakhiran kematian yang baik dalam keadaan muslim, sudah tentunya dengan kita berbaik sangka, dengan kita sentiasa bila Allah panggil saja kita terus menjawab, agar bila Allah panggil kita di saat kematian, waktu itu, kalau baru ini Ustaz dapat satu berita seorang pemimpin kan yang meninggal ketika katanya ambil air semayang untuk tahajud. Ada yang kata semasa tahajud kita doakan
agar beliau diberikan barakah, diberikan maghfirah, rahmah oleh Allah. Kerana cuba bayangkanlah Ustaz kan tiba-tiba nak main tahajud je, mestilah amalan itu sudah pun istiqamah dan Allah pilih untuk tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, akhlakkanlah kami, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Cahayakanlah hidup kami dengan cahaya daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mengikut sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami sentiasa melakukan kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran ya Allah, yang cintakan kepada orang-orang miskin ya Allah, sentiasa memberi pertolongan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan hari akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat beberapa permata daripada 3 ayat yang kita baca sebentar tadi. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita berkongsi berkongsi permata daripada Al-Quran. Kita tahu bahawa Quran ini adalah satu doa yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, dibangkitkan Rasul yang membacakan ayat-ayatnya. Inilah Quran dan moga-moga tuan-tuan terus dapat berkongsi dan kita bersama menyebarkannya. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk sama-sama melihat bahagian akhir pada halaman 20 My Quran Time, Quran, Salat, Infak. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين